Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para penonton sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu sekali lagi dalam rancangan kisah hidup akhir zaman. Dalam rancangan ni kita nak cerita tentang bagaimana hari ini saya dan tuan-tuan di luar sana berada di penghujung usia alam ini. Dah hujung sangat. Nabi Muhammad SAW, Rasul yang terakhir, bagi tahu kepada umat yang sangat dia sayang tentang tanda-tanda bahawa dekatnya dengan berlaku kiamat, iaitu kehancuran muka bumi ini. Ulama Islam membahagikan tanda kiamat itu kepada dua. Ada tanda kecil dan ada tanda besar. Sekarang hampir semua tanda kecil itu telah berlaku. Kami cadangkan dan kami wujudkan rancangan kisah hidup akhir zaman untuk bagi tahu kepada semua umat Nabi Muhammad yang Islam ataupun yang tidak Islam. Kita kasih kepada semua. Kita nak bagi tahu tentang tanda-tanda ini. Dan untuk episod kali ini, kita masuk tanda kiamat yang seterusnya, iaitu kathratul harji. Banyaknya berlaku pembunuhan. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار. Hadis riwayat Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi yang nyawaku di tangan Allah, tidak akan berakhir umur dunia ini, tak akan berlaku kiamat, sehingga akan datang satu hari pembunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, dan orang yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh. Lalu sahabat tanya kepada Nabi, macam mana keadaan begitu ya Rasulullah? Nabi pun sebut, al-harju, pembunuhan, al-qatilu wal-maqtul finnar, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu di dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan sekalian, kita dah duduk di satu zaman yang kita sudah pun menyaksikan tanda kiamat ini, iaitu banyaknya berlaku pembunuhan. Tuan-tuan boleh tengok di Malaysia, di luar negara, statistik yang dibunuh pada setiap hari. Pembunuhan terlalu banyak. Di Malaysia, hari-hari kita boleh dengar, hampir setiap hari kita boleh dengar tentang pembunuhan. Itu belum bunuh diri. Statistik 2019, bunuh diri sehari 2. Di Malaysia, bukan di New York, bukan di Brazil. Malaysia, hasbunallah wa ni'mal wakil, Allahumma arham hadhil ummah. Bunuh diri sehari 2. Mahalnya nyawa yang Allah bagi. Tidak ada makhluk yang kalaupun mereka bersatu ramai 8 bilion ke berapa bilion mereka ini bersatu, takkan boleh mengembalikan satu nyawa. Sehari 2 yang bunuh diri. Dan kes bunuh di tempat kita, tak perlu ni saya bercakap ni sebab kita orang Malaysia, belum lagi di luar pun seperti itulah di negara luar kebanyakannya. Kita di Malaysia lebih kurang sehari hampir 2 sehari yang dibunuh. Tiap-tiap hari ada orang kena bunuh. Setiap hari. Yang bunuh ibu kerat 15. Yang bunuh kawan disebabkan pertengkaran.
yang bunuh isteri, balik kerja, dia ada pistol, dia bunuh isteri dengan 5-6 das tembakan. Ni yang saya sebut ni semua yang berlaku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu pelik kejadian bunuh yang semakin banyak, maka kita pun faham, ya Rasulullah, benarlah apa yang Nabi sebut 1400 tahun yang lalu. Nabi kata kalian akan menyaksikan bunuh ini banyak. Sampai satu tahap, ini belum berlaku. Bunuh banyak itu sudah berlaku. Tahap yang Nabi sebut ni iaitu orang yang membunuh itu, sampai dia pun tak tahu pasal apa dia bunuh orang tu. Yang dibunuh tu pun terpinga-pinga. Kenapa dia ditusuk dan dibunuh? Keadaan tu belum berlaku, tapi banyaknya bunuh itu sudah berlaku. Maka tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah, yang ini untuk episod ini telah pun berlaku. Kalau tuan-tuan soroti sejarah dalam Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama, 15 juta nyawa terkorban. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 15 juta, separuh rakyat Malaysia hari ini lebih kurang. Ya Allah, kita baca maklumat tu kan, ya Allah, ramai yang mati. Ya. Perang Dunia Kedua, 55 juta mangsa yang terkorban, tentera dan rakyat biasa, orang awam. Perang Iraq, lebih 1 juta. Perang di Syria, hasbunallah wa ni'mal wakil, ratus ribu umat Islam mati. Waktu Nabi memerintah Madinah, perang pertama namanya Perang Badar. Punca perang pertama sampai perang yang terakhir sekali Nabi pimpin, iaitu Perang Tabuk, semuanya dimulakan oleh bukan Islam ataupun musuh Islam. Nabi duduk di Madinah elok-elok, orang nak serang. Nabi duduk di Madinah dengan umat Islam dengan tenang dan aman, orang buat perancangan untuk menyerang Madinah dan sebagainya. Itu yang berlaku. Dan keseluruhan perang yang berlaku sepanjang Nabi memerintah Madinah 10 tahun, jumlah kematian di kedua-dua belah pihak, Islam dan bukan Islam, lebih kurang 1000 sahaja. Kerana apa tuan-tuan? Kerana membunuh adalah dosa besar dalam Islam. 10 dosa besar yang paling tinggi antara 10 top 10 lah dosa besar adalah membunuh orang lain. Sehingga Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Sesiapa yang membunuh seorang mukmin, seorang Islam secara sengaja, maka balasannya neraka yang paling dahsyat, yang paling panas, yang paling mengerikan. Khalidan fiha, dia akan dikekalkan dalam neraka Jahannam itu. 2 ancaman untuk orang yang bunuh seorang mukmin. Wa ghadiballahu alaihi, Allah membenci, murka dengan orang itu. Wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Nombor 4, Allah laknat pembunuh itu, hak bunuh seorang. Kalau bunuh ratus ribu tuan, macam di Syria, ratusan ribu yang dibunuh. Dan kemudian Allah sebut yang terakhir dalam surah An-Nisa itu, Allah akan menyediakan kepada dia. Tunggu. Allah akan sediakan kepada kamu azab yang pedih. Azab yang besar. Jadi tuan-tuan, banyaknya bunuh kasratul harji, Nabi kata. Tanda kiamat, kalian tengok apabila berlakunya tanda ini dekat dengan kiamat, iaitu kasratul harji. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu harj? Nabi pun kata, al-qatlu, 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 bunuh, banyak akan berlaku nanti. Jadi semoga dengan tanda itu dapat memahamkan kita. Satu, benarlah yang bernama Muhammad itu pesuruh Allah, kerana ia menyampaikan satu maklumat daripada Allah SWT. Tak ada siapa tahu maklumat ni. Hanya Allah yang tahu. Nabi selaku pesuruh Allah, Nabi dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala maklumat itu.
melalui perantaraan Jibril alaihissalam, ataupun terus dari Allah. Yang kedua, kita dapat faham tanda ini sudah berlaku, dah ada dah keliling kita, banyak tengok. Dulu negeri-negeri jauh daripada kita, kemudian dalam negara kita, kemudian di dalam negeri kita. Orang Kedah melihat pembunuhan di Kedah, orang Pahang melihat pembunuhan di Pahang, orang Sarawak melihat pembunuhan di Sarawak. Kemudian kita mendengar di daerah sebelah kita, kemudian kita mendengar di kampung kita, kemudian kita mendengar di taman kita, kemudian kita mendengar pembunuhan jiran kita, kemudian kita mendengar pembunuhan adik-beradik dan saudara mara kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan saya dan tuan-tuan daripada fitnah ini, daripada terlibat dengan dosa besar ini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.